Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Naib Presiden 2 iMedic. Hari ini saya akan sambung 7 minit Dr. Nizam. Hari ini kita akan sambung tentang topik bagaimana untuk relax. Banyak saya menulis sebelum ini tentang kepentingan relaxation sebagai salah satu kunci untuk kita kawal emosi kita. Dan bila kita sebut tentang relaxation ataupun relaksasi, macam-macam teknik yang kita boleh baca, kita boleh belajari daripada mana-mana sumber tentang cara nak relax. Antara yang paling common kita dengar adalah tentang deep breathing ataupun pernafasan dalam. Banyak orang tanya, macam mana dengan kita deep breathing boleh kita jadi relax? Dan apa kepentingan deep breathing ni sampai dia kena di-highlight oleh mana-mana discussion tentang relaxation. Saya nak cerita secara mudah untuk kita faham. Kita kena faham bahawa fisiologi manusia ni, stress response itu bermula di otak. Dan ada satu tempat yang spesifik dalam otak dipanggil locus coeruleus dalam midbrain, otak pangkal kita ini, yang berfungsi merembeskan suatu hormon nama dia adrenaline. So adrenaline ni akan pick up cues that otak kita akan pick up cues yang kita dalam keadaan tertekan daripada apa-apa sumber, dan bila dia alert locus coeruleus ni akan respon dengan menghantar adrenalin ini ke seluruh badan kita. Jadi disebabkan locus coeruleus ini activate kita punya adrenalin, maka adrenalin ini akan hantar signal pada different part of the body dan menghasilkan respon yang berbeza. Contohnya, kalau jantung kita akan jadi laju. Jadi kita berdegup laju. Dekat pernafasan kita jadi shallow, kita bernafas dengan laju dan tidak teratur. Dekat kulit dia akan hantar reseptor untuk kita berpeluh. So semua respon-respon yang panicking ini adalah hasil daripada adrenalin yang dirembeskan ke seluruh badan kita. Jadi apa kaitan dengan deep breathing tadi tu? So deep breathing adalah antara trik yang kita boleh buat untuk kita hantar signal kepada otak kita bahawa kita dalam keadaan relax, kita dalam keadaan bertenang, maka berhentilah menghantar adrenalin. So it's a way of tricking our mind into believing that kita dah tidak ada lagi dalam keadaan yang menekan ataupun a stressful situation. So dengan kita bernafas secara regulated, dalam, dia akan menghantar signal kepada otak kita melalui pernafasan itu sendiri, proses pernafasan itu sendiri, melalui kandungan oksigen yang ada dalam pernafasan kita itu sendiri, bahawa kita dalam keadaan yang tenang. Maka dia akan start slowing down kita punya adrenaline. Bila adrenaline kita slow down, semua hormon-hormon ataupun reaksi-reaksi biologi stres kita, kortisol kita, thyroid kita, semua akan start turun. Cuma ada orang dia tanya ataupun diberitahu, dia kata dah bernafas dah ni, banyak kali dah bernafas ni, tapi masih lagi tak relax. Kenapa? So jawapannya adalah, bila kita kata relax, dia bukan sekadar terhad kepada relax secara fizikal sahaja. Dia mesti relax secara minda juga. Dan sebab tu kadang-kadang kita bernafas, tapi mind kita, otak kita masih lagi chaotic huru-hara, maka kita tak akan relax. Because emosi ni dia ada komponen fisiologi, komponen emosi dan komponen fikiran. So bila kita tenang, kita kena tenang dalam tiga aspek. Jadi macam mana nak tenang dari segi kognitif dan emosi? So antara caranya adalah dengan kita mengamalkan apa yang kita panggil sebagai mindfulness, ataupun bahasa Melayunya dipanggil minda ketara sedar. Nak bagi mudah faham macam ni, otak kita ini dia sentiasa aktif, sentiasa berfikir. Kita akan berfikir benda yang lepas, semalam, minggu lepas, bulan lepas, dan berfikir benda yang akan datang, besok, lusa, tahun depan, tahun akan datang. So kalau kita ibaratkan, dia macam suatu trafik yang sangat sesak, yang ada orang move this direction, ada move this direction. And we're not talking about one thoughts. Kita bercakap tentang pelbagai fikiran.
mungkin 10, mungkin 100. Especially kalau dalam kehidupan kita sehari ni, kita macam-macam role kita ada. Ayah, ibu, keluarga, anak, isu duit, isu rumah tangga, isu kehidupan, isu kerja. So mind kita ni always wander, menyebabkan kita dalam keadaan yang sesak fikiran kita. So mindfulness ni is about relaxing your mind dan kurangkan kita punya kesesakan lalu lintas dalam fikiran kita dengan kita cuba untuk fokus dengan current moment. Fokus dengan satu perkara sahaja, dengan situasi sekarang sahaja, dalam keadaan tanpa menghakimi, in a non-judgmental way. Apa maksud judgmental way? Contoh, bila sesuatu berlaku, contohnya anak kita tumpahkan air. Okay? So fikiran yang tak judgmental adalah air itu tumpah. Okay? Dia tak ada apa-apa adjektif, dia tidak ada apa-apa kata-kata sifat, dia tidak ada apa-apa, kita kata apa, penambahan perisa. Kalau fikiran yang judgmental adalah kenapa air ni tumpah? Tadi baru bersihkan, dah tumpah balik. Semalam macam ni juga. Nanti besok kalau bersihkan lagi, nanti tumpah lagi. So ini adalah contoh bagaimana bila berlaku satu perkara, kita meletakkan pelbagai label kepada fikiran tersebut, menyebabkan daripada fikiran tersebut terbit pelbagai emosi. Dan emosi inilah yang mengganggu kita punya fikiran dan mengakibatkan stress respon itu start berlaku. Otak kita ini, kita kena faham, ada dua aktiviti utama yang dia buat. Okay? Aktiviti yang pertama adalah aktiviti berfikir. Okay? Otak, fungsi dia berfikirlah. Kan, buat decision, belajar, berfikir. Fungsi kedua otak kita adalah menerima rangsangan, menerima sensori. Kita kita terima input suhu, kita terima input cahaya, kita terima input bunyi, kita terima input sentuhan, semua ni sensori. Dalam keadaan kita normal dan kita buat lebih aktiviti berfikir berbanding fokus kepada aktiviti sensori, tak ada masalah lah, sebab memang kerja kita untuk berfikir. Kalau kita asyik fikir pasal oh cantiknya, oh wanginya, oh cerahnya, tak jadi kerja kita. Kita kena berfikir, kurangkan tumpuan pada sensori. Tapi masalahnya dalam keadaan kita tertekan, kita tak boleh duduk dalam mode ini. Kerana apa? Kerana fikiran dalam keadaan tertekan bersifat bias. Bias dari segi apa? Macam contoh saya beri tadi. Contohnya bos marah kita. So fikiran kita akan start ajar kita datang pemikiran yang negatif, menganalisa situasi, menghakimi situasi. Dia start akan timbul persoalan tentang masa lepas. Kenapalah aku kerja kat company ni? Company aku dulu tak pernah buat macam ni. Ataupun fikiran masa depan. Macam manalah besok nak datang kerja lagi. Nanti kan dia bagi kerja lagi. Bila nak puaskan hati bos ni? So semua fikiran ni akan buat kita jadi lebih terganggu secara emosi. Maka dalam keadaan yang tertekan, ada kalanya kita perlu fokuskan kepada sensori supaya fikiran tadi tu reda, supaya keserabutan tadi tu berkurangan. So sebab tu saya beri satu contoh. Kalau kita bernafas, kita tumpukan pernafasan kita pada fikiran, maka kita tak akan mampu relax. Tapi kalau kita bernafas, kita tumpukan perhatian kita kepada sensori. Kita bernafas, kita fokus pada udara yang masuk, kita fokus pada pergerakan dada kita, kita fokus pada suhu yang kita rasa pada kerongkong kita rasa pergerakan dalaman paru-paru kita. Kita fokus pada sensori sahaja, tanpa fokus kepada apa-apa fikiran, maka kita akan lebih tenang dan lebih relax. Dan saya nak bagi satu contoh mudah untuk kita bezakan antara fikiran dan sensori, dan bagaimana otak kita sebenarnya mampu untuk ubah perhatian kita, shift daripada one direction to another direction. Nak berfikir ke nak fokus pada sensori. Okay? Kalau semua boleh follow saya, kalau siapa yang menonton video ni boleh follow saya, buat tangan macam ni dan tepuk tangan kuat-kuat. Okay? So lepas tepuk tangan tu,
Cuba terus fokus kepada apa yang anda rasa pada tapak tangan anda. Okay, fokus pada apa sensori dera yang anda boleh rasa yang terhasil daripada tepukan tangan yang anda buat sebentar tadi. Kalau anda rasa hayati dengan tenang, anda akan perasan ada seolah-olah macam ada current, ada kesakitan yang bersifat macam zing pada tapak tangan kita. Dan zing itu dia bersifat makin lama makin perlahan, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Now, kalau siapa boleh appreciate this sensation, cuba fikir dalam hidup kita berapa banyak kali, ribu, ratus, mungkin puluhan, ratusan ribu kali kita tepuk tangan kita masa event, masa apa. Tapi pernah tak kita perasan sensori itu? Tak kan? Sebab apa? Sebab fikiran kita fokus kepada mungkin apa yang kita dengar, apa yang kita baca, fokus pada benda sekeliling kita. So itu maksudnya kita sebenarnya boleh fokus atau redirect kita punya fikiran kepada satu area, kepada satu area. Jadi bila kita tertekan, fikiran kita akan ajak, jom fokus ke sini, jom fokus dekat fikiran yang negatif ni, jom fokus pada emosi yang negatif ni. Tapi mindfulness tells us bahawa kita mampu untuk fokus kepada satu-satu aspek sahaja dalam kehidupan kita. Which is dalam fasa relaxation ni, fokus kepada sensori. Saya nak ambil satu contoh bagaimana tanpa mindfulness kita tak akan mampu relax. Biasa tak orang cerita tentang bagaimana ustaz bagi tahu kalau solat itu akan mencegah kita daripada kemungkaran. Namun ada orang sebut, dia kata solat tak rasa apa pun. Kata dengan solat ni kita terhubung dengan Tuhan, kita rasa tenang. Tapi bila solat tak jadi apa pun. So isunya adalah bukan dengan perbuatan tu, tapi isunya adalah dengan absence of mindfulness. Kita solat, tapi dalam keadaan fikiran kita terawang-awang, fikiran kita merata-rata pergi ke segenap penjuru dunia, tanpa kita fokus kepada current moment dan fokus kepada sensory, fokus kepada aktiviti itu sahaja. Sama juga dengan makan. Pernah tak kita makan sesuatu yang biasa kita makan, dan kita tak pernah appreciate pun makanan tu sedap, manis, tawar, pahit. Kita just makan for the sake of makan. Cuba bezakan dengan suatu ketika kawan kita bagi suatu coklat yang mahal sangat, import daripada Rusia ke Perancis ke mana-mana, dan dia kata harga dia 500. Mahal betul coklat, contohlah. Dan dia bagi kita, maka kita akan makan tu dalam keadaan very mindful. Maksudnya apa? Kita akan pegang dia, tengok, oh macam ni rupanya bentuk dia, oh macam ni bau dia. Dan bila kita makan tu, kita akan kita akan hayati kunyahan demi kunyahan. So apa beza dengan kita makan tadi? So tadi kita makan dalam keadaan mindless. Yang makan coklat mahal ni dalam keadaan mindful. And of course bila kita mindful, kita akan lebih appreciate kehidupan kita. Saya bagi satu lagi contoh untuk kita faham apa beza bila kita fokus kepada apa yang kita alami sekarang dengan kita tak fokus apa yang kita alami sekarang. Saya ada seorang ibu dalam klinik saya yang mempunyai seorang anak autism. Pernah dalam satu dalam satu follow up appointment, dia cakap, baru-baru ni anak saya first time sebut mama. Dan masa tu saya happy sangat dia sebut perkataan mama tu sampai keluar air mata saya. Now, kita semua yang parents ni biasa anak panggil mak, ayah, papa, daddy hari-hari. Pernah tak kita dengar anak kita sebut tu dalam keadaan, oh bertuahnya anak aku boleh panggil, oh seronoknya anak aku panggil nama aku? Tak. Biasa je kita dengar. Sebab apa? Sebab kita mendengar dalam keadaan mindless. Sensori masuk tapi fikiran kita kat lain. Jadi hilang apresiasi. Tapi apa beza dengan ibu tadi tu? Ibu tadi tu dia menghargai. Didengar tu dalam keadaan fokus dia hanya kepada itu sahaja, tidak kepada yang lain. Maka dia menghargai. Maka secara ringkas, apa yang saya nak tekankan hari ini sebagai permulaan untuk berkongsi tentang relaksasi adalah tanpa mindfulness, tanpa kita fokus kepada apa yang kita sedang lakukan dalam keadaan non-judgmentally, kita tak akan mampu
dapat the positive impacts of any relaxation yang kita buat. Relaksasi bukan terhad pada satu-satu bentuk aktiviti saja. Dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Beriadah, bermain bersama anak-anak, mendengar muzik, bersenam, berenang, berkebun, membersihkan rumah, beribadah, mengaji. Semua tu adalah relaxation activity. Tapi tanpa mindfulness, tanpa kehadiran jiwa kita, tanpa kehadiran fikiran kita terhadap aktiviti yang kita buat tu, tanpa judgemental, tanpa fokus kepada benda lepas, benda akan datang, kita tak akan dapat efek relaksasi itu. Maka lepas ni boleh start amalkan aktiviti relaxation yang kita buat dalam keadaan mindfulness. So cuba bermula hari ini, cari satu ruang yang senyap, tanpa gangguan, relaxkan diri anda, cuba deep breathing. Kali ini fokus kepada pernafasan anda sahaja dan tanpa beri perhatian kepada perkara lain. Sekiranya fikiran anda start merawang, merayau-rayau, kembalikan fikiran anda kepada aktiviti yang anda buat tadi tu, tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Dan insya-Allah bila kita amalkan ini, kita akan lebih relax. So ingat, mindfulness, read more about it, practice it, amalkan, dan insya-Allah kita akan lebih tenang. Sekian 7 minit Dr. Nizam yang dah jadi 16 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.